Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Ketua Imam dan seluruh di jabatan kuasa Masjid Masumah dan sekalian sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya minta maaf banyak-banyak atas kelewatan yang sangat karena musyaqqah suasana ini yang boleh bergantung. Jadi suasana hari ini hujan, ada pemanah air, dan syukur sangat pada Allah Ta'ala dapat juga kita jayakan majlis kita, dan nambah ucap tahniah dan terima kasih banyak-banyak kerana setia sabar menunggu sehingga nambah berhenti semaya dulu, semaya jemaah di Kota Baru, sebab semaya jemaah situ. Keduanya tak siri tinggal jemaah. Kita urus apa sekalipun bila kita berdepan dengan suasana antara dua yang berhajat, kena jaga semaya jemaah. Ke mana-mana bagaimana jangan terlepas jemaah. Itu dia. Jadi kerana semaya ini dia ada dua kewajipan. Satu kewajipan atas individu, wajib kena buat. Satu kewajipan atas masyarakat, itulah jemaah. Kalau kita sempurna kewajipan individu, sedangkan kewajipan yang bersifat masyarakat kita tak buat. Jemaah, terutama jemaah yang menuntut fardu kifayah, maka besar tuntutan Allah Ta'ala jaga akhirat asas. Sebab tu jangan kita tinggal semaya jemaah. Kita jagalah semaya fardu jemaah seperti kita jaga mata hitam dan mata putih, seperti mana kita jaga nyawa daripada. Kerana bila kita jaga jemaah, dua perkara yang terkait dengan jemaah. Pertama, semaya kita diterima Allah Ta'ala, diterima Allah Ta'ala. Yang kedua, rezeki kita dijamin dan dimudah oleh Allah Azza wa Jalla. Semaya jemaah ni sebagaimana disebut dalam kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang mimpi. Dia kata, ya Rasulullah, semalam aku mimpi boleh 20 keping duit mah duduk tangan kami, dan 4 keping duit mah duduk tangan sebelah kiri. Pelik ya Rasulullah, kau duduk sebelah di tangan kami, curah jatuh bapak-bapak tangan, tinggal 4 keping duit mah ada kiri. Kau ada kiri ni pula pelik, dia jadi pucat, putih lebih. Apa makna ya Rasulullah? Tanya nak, sahabat tanya Nabi. Baginda Nabi SAW sebelum baginda menjawab, baginda tanya balik, hal sallaita al-isya fil jamaah? Adakah semalam sembahyang isyak berjemaah? Nabi tanya dia. Sahabat jawab, la
Dan ya Rasulullah, Baru Nabi jawab, sesungguhnya 20 keping duit emas yang sebelah tangan kanan kau jatuh tadi, itulah fadilat semaya Jumaat kau telah pun hilang daripada hidupmu. itu dia, kau telah pun luput Daripada hidupmu. dan ada pun 4 keping duit emas kau duduk tanganmu berubah jadi pucak jadi besi biasa. Itulah 4 rakaat isyak yang semaya semalam tapi tak diterima oleh Allah. Itu dia. Jadi 4 keping itu isyarat kepada 4 rakaat. Itulah semaya isyak yang semaya isyak semalam tak diterima oleh Allah sebab tak jemaah lah. Di sinilah teman-teman yang mulia, nak wayak kepada kita bahawa semaya ni jemaah ni yang kait rapat dengan 2 kali. Pertama, penerimaan daripada Allah. Tengok sahabat kita tadi tu dah lah 20 keping duit emas ni banyak bagaimana. Dan hok duk dalam tangan tu, hok duk dalam tangan tu, cuba bayar benda hok duk dalam tangan kita berceluar jatuh right dalam air, dalam laut. Lagu mana perasaan kita? Lagu mana perasaan kita? Sini kan kita nampak atas darat, rugi sungguh. Lagu mana perasaan kita masa tu? Tidak frah, hampa, kecewa. Akan mari satu perasaan kecewa sangat-sangat muka pakai di dalam tangan tu. Lagu itulah bandingannya orang akan kecewa bila mana dilihat balasan akhirat esok yang mana keluputan semaya Jumaat tu hilang bodoh dalam hidup dia dengan sebab cuai dia. Kecewa sekarang tu lah esok. Dan 4 rakaat tadi tu berubah jadi besi putih sebab tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So, yang kedua yang berkata kena jaga semaya Jumaat kalau kita nak jaga rezeki ni ialah tengok sahabat mimpi tadi tu kan, duit tu apa? Semaya dah lah tu. Itulah semaya mari ngarupa duit. Nampak tu? Tu dia. Itulah semaya nak ayat ni. Mari ngarupa duit. Nak ayat kata bahawa semaya Jumaat ni ya kait rapat dengan rezeki. Sebab tu kalau kita orang nego, orang dagang, orang jual, orang yang nak cari rezeki, bagaimana nak suruh supaya nego itu diberkati, dimudahi dan dijayakan oleh Allah Ta'ala. Tolong jaga sembahyang fardu berjamaah. Tu dia. Tu dia. Jadi dengan 2 perkara tadi, yakni bila kita jaga sembahyang fardu berjamaah yang menjaminkan sembahyang itu diterima oleh Allah, dan serta benda tu dijamin rezeki oleh Allah Ta'ala, maka tak pada lagi kau dengan fadilat 2 perkara tu. Jadi kerana inilah kita sama-sama kita berazam. Semaya ni banyak orang semaya, tapi hak jaga Jumaat ni adalah jaga-jaga. Itu dia. Sedangkan jaga Jumaat ini adalah merupakan salah satu daripada kewajipan kita, terutama bila satu qaryah yang lama menuntut kita buat satu jemaah. Jika tidak, mudah bagi syaitan untuk merosakkan masyarakat tersebut. Itu dia. Sebab tu kita ni kali kita ada ambil bahagian jemaah ni kan. Ada kata mata ni jangan mari semaya masjid. Ada kata kalau awak ni tak mari, memang tak ada orang mari semaya. Nampak tu? Ya kada? Jangan. Jemaah tegar tu lah, jemaah tegar tu.
Maknanya orang-orang ahli Jumaah Tegar ni seolah-olah barisan depan lah. Barisan depan dalam menyempurnakan semaya yang dilaksanakan sebagai tanggungjawab individu dan tanggungjawab masyarakat. Maka bersyukurlah kita termasuk dalam barisan depan dalam bak jaga semaya Jumaah. Dan biarlah kita rasa semaya Jumaah ni bukan tugas pak semaya dom, tapi tugas kita masyarakat di sini semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, hari ni kalau kita tengok suasana zaman hari ni, cuma apa tu suasana hari ni dia. Bagaimana di Timur Tengah berlaku pergolakan peperangan di antara Palestin dengan Israel. Jadi dengan kejadian-kejadian begini menunjukkan bahawa zaman kita ini zaman yang penuh mencabar, zaman yang penuh cabaran, zaman orang panggil zaman sampai kepada era akhir zaman. Dalam istilah lain dia panggil zaman Al-Mahdi. Dan zaman Al-Mahdi inilah juga zaman Dajjal. Al-Mahdi kita tak using kerana dia membawa pertolongan dan gembira bagi kita orang Islam. Tapi hak kita usingnya adalah Dajjal. Dajjal tu yang mana kita nak baca doa sama di atas lepas semaya tu kan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Disuruh kita minta berlindung. Kalau amal buka dalam kitab fiqh, amal buka dalam kitab fiqh lain, dia kata setengah ulama dia memperwajib kita baca doa itu lepas daripada kita baca tahiyat dan lepas pada kita semua baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kata setengah ulama wajib doa itu. Bermakna doa tu khilaf ulama. Muktamadnya sunat. Tapi ada kau dalam mazhab kita wajib, bukan rukun semaya, wajib baca doa tu. Lepas pada kita baca tahiyat, lepas pada kita selawat, baca doa tu. Sebab tu hamba jangan tinggal doa tu. Pasal berai hak kau kata wajib tu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi padahal kalau kita kira zaman Nabi dengan zaman kita ni ke, zaman kemunculan dajjal jauh lagi. Tapi Nabi suruh doa dah belah-belah. Sebab itulah suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kupu sahabat-sahabat Nabi bagi khutbah. Lalu Nabi kita kata, aku kupumu ni berapa? Aku nak wayak satu peristiwa yang membetuli dengan benda aku wayak sama-sama dah. Hadis ni panjang lebar tau. Dia panggil hadis yang riwayat oleh Tamim Ad-Dari. Bagaimana soalan dia ni Nasrani. Dia belayar dengan geng dia 30 orang. Dia belayar sehingga kapal dia dipukul ombak, dibawa arus dengan keadaan ribut sehingga tak boleh nak kawal kapal dia. Akhirnya kapal dia hanyut, dipukul ombak, dibawa arus sebulan. Dia pun tak tahu arah mana, tempat mana dia duduk. Sehinggalah lebih kurang sebulan, akhirnya kapal dia tersadar di satu pulau misteri. Berhentilah Tamim Ad-Dari. Turunlah geng-geng dia yang 30 orang itu.
duduk di kapal. Tak tahu lagi mana. Tak tahu lagi mana. Muka pulau kapal tak tahu. Arah mana tak tahu. Ini misteri pulau tu. Tengok dek cokor berderu-deru. Tak tinggal kapal tu kan. Mari saya kau binatang. Binatang yang bulu lebat. Seperti anjing. Tapi tak nampak kepala. Lebat tak lebat tu kan. Tutup habis seluruh tubuh. Punggung dengan belakang, dengan depan, kepala dengan belakang ni tak ada nak beza. Mana punggung, mana kepala. Setara tu lah bulu binatang. Maka puak-puak Tami Ad-Dari ni kita tengok binatang pelik. Nak apa ni? Begitu. Aduh, nak apa lah ni? Mari takut lah weh. Tu dia. Tiba-tiba binatang tu kecek. Muka banyak sunyi angin, tengok binatang besar. Bulu penuh. Tak tahu mana kepala, tak tahu mana belakang. Dalam keadaan terpingu-pingu, dia kata, binatang apa lagu ni? Kau syatai, kau apa? Dia. Lalu dia kata, akulah jassasa. Jassasa namanya. Akulah jassasa. Dia. Kecek. Muni gapo? Jenis mana? Mari mana? Lagu mana? Dia tak layan dah. Dia kata mu lama-lama mu terlegi di biara sana. Ada seorang lelaki yang sedang tunggumu. Dia dengar berita daripada mu. Jadi Tamim Ad-Dari kitanya ni kaya tak layan dah. Mugi. Gitu nu kita nak berlaku dia kata. Ada seorang lelaki tu tunggu di biara tu. Nak tunggu, nak tanya mu berapa kau. Itulah Tamim Ad-Dari bawa rombong gigi jalan jadi ada satu biara sebagai itulah. Maka dilihat dalam tu seorang laki-laki besar gagah dalam keadaan terata ni kan. Tangan ni yang masuk ke celah pohon ni, tangan kiri yang masuk ke celah ni, duduk di letak kepala ni, mata seputih. Tu dia. Dia tangan, dia takut celah lipat tadi tu. Hak ni pula celah itu terbelegung gini. Dengan kaki terikat dengan tangan terata. Tangan terata. Tiba-tiba laki-laki dia tanya, kerana mu ni musafah dah sini dan mu tahu dah aku duduk sini, aku nak tanya beberapa perkara. Aku nak tanya beberapa perkara. Pertama, bagaimana dengan kebun Paisan? Dia buah kedok lagi lalu ni. Kalau itu bang, mu tanya ke apa? Aku nak tanya kebun Paisan. Dia buah lagi kedok lalu ni. Jadi kawan, buat Tamim Ad-Dari kata buah lagi. Lepas kau begitu gini, dia suka. Tak apa, tak lama lagi dia akan jadi keingkotan lah. Dia tanya pula, bagaimana keadaan Danau Tabariyah? Danau Tabariyah, air penuh ke air kering dalam ni? Dia kata, Tamim Ad-Dari kata, dia kata, penuh lagi, banyak lagi. Tak apa. Sikit lagi dia akan kering. Akhir sekali dia tanya yang ketiga, bagaimana dengan air mata Zuhur? Adakah tubik lagi air mata tempat tu? Maka golongan Tamim Ad-Dari dalam keadaan terpingu-pingu, dia kata air mata tubik balik-balik lagi. Tubik balik-balik lagi. Tak apalah. Sikit masa lagi dia akan kering. Lalu dia bertanya, mu ni siapa? Dia mata seputih. Akulah si Dajjal. Tu dia. Tu dia. Cukup tu lah dia tanya lagu mana ada kedak tu beda seorang Nabi bangsa Arab gini. Dia tanya. Ada dia kata memang dia tu beda. Lagu mana keadaan dia? Yo, setiap siapa ada siapa ditolongi. Lagu mana sikap masyarakat? Masyarakat tu memang banyak sokong dia, banyak tunggu dia.
kata memang gitulah. Dan sebaiknya dia tu memang disokong kena guru. Tu dia. Tak apa, sikit masa lagi akan ketubik. Bila aku akan tubik, aku akan pergi satu kota ke satu kota, satu kota ke satu kota. Senyap. Dan bila aku pergi ke satu kota, aku duduk sampai 40 hari. Tiap-tiap satu kota tak muka duduk, tak ada aku tak jijak. Kecuali Madinah dan Makkahul Mukarramah sahaja aku tak masuk. Pak lain, semua aku pergi belakang. Dan setiap satu kota, aku akan berhenti selama 40 malam. Dia pergi belakang seluruh kota atas muka bumi, dia ada jalan belakang selama 40 malam. Siapa dah kota baru ni? Tak kena kemungkinan tak tahulah. Tu dia kemungkinan tak tahulah. Tu dia Dajjal. Nak ayat kata sebelum dia istihar ni kan, dia tinjau dengan suasana, dia tinjau sebelum dia tubik Dajjal ni. Dan fitnah Dajjal lah yang paling ditakuti sekali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kepada nak kiamat esok-esok ni. Fitnah Dajjal lah yang paling ditakuti sekali. Pasal Dajjal ni dia diberi kesaktian yang luar biasa dia ni. Awal dia boleh sepak begitu je. Ikan-ikan boleh cabak laut begitu je. Kalau dia arah ke sungai tu hujan situ. Kalau dia arah ke sungai mengalir ke hilir. Pasal dia tu memang dia ni ditolong oleh iblis. Dia pikul syurga dia pikul neraka dia. Semua tu hak palsu belaka-laka iblis buat. Tu dia. Dajjal. Lepas tu hak mana turut dia? Oh, memang kaya gapo gitu gini. Hak mana tak turut dia? Seksanya kena gitu susah di dan sebagainya. Dajjal. Sebab tu kan kita dikit. Lah. Ujian Dajjal ni berat weh. Kita ni kadang-kadang lemah, serba-serbi lemah. Pasal masyarakat hari ni kan, dia tak boleh tulis benda pelik. Kalau benda pelik, dia mudah nak percaya selalu, mudah nak turut selalu, mudah nak. Tak nanti kau Dajjal, kalau tak ngomong ngaku pelik-pelik, orang pakat kita cari selalu. Jaga-jaga nak ayat wi. Tu dia. Dia hak paling besar fitnah Dajjal ni, yang paling bahaya sekali, dia uji iman kita. Kerana dia mengaku Tuhan. Mula-mula dia tu sebagai pemimpin golongan tertentu. Bila nampak pengaruh besar, dia tabah, dia jadi raja. Bila nampak dia makin berkuasa, baru dia mengaku dia Tuhan. Dajjal. Maknanya ujian Dajjal ni ujian ke atas iman. Hak ni lah hak Nabi takuti sangat ke atas umat ni. Takuti sangat ke atas umat ni. Dia ngaku Tuhan. Dia. Maka di situ kalau kita tak mengaji tentang Tuhan, iman kita lemah, sudah pada ketika tu. Apatah lagi dia bawa dengan dua perkara. Turut dia, syurga dia. Tak turut dia, neraka dia. Apatah lagi, itu hari kesaktian luar biasa Dajjal ni. Memang luar biasa dia. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia. Dah kan ni. Akhir sekali dia akan cerita wafat matinya Dajjal tu dibunuh oleh Imam Mahdi lah. Oleh Nabi Isa lah. Dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi lepas pada zaman Nabi Isa bunuh Dajjal di kota Lud. Dalam hadis kata tu dia dalam kota Lud. Tu dia. Jadi bila dia bunuh matinya Dajjal, situlah Imam Mahdi dengan Nabi Isa bumi. Rasa suasana yang amat damai sangat-sangat lah. Lepas pada tu tubiknya Ya'juj wa Ma'juj. Baru tubik Ya'juj wa Ma'juj. Binatang berderu tubik kok segenak lapis bumi, kok sudah bukit habis di kotak ratah makan pokok kayu tumbuh siapa habis licin tumbuh kayu. Siapa tak ada makan ni. Situ tegak manusia berdepan dengan kelaparan yang amat dahsyat.
Tu nak royak ni. Tu dia. Sehingga kan Nabi Isa bawa pengikut umat Muhammad dekat dia. Sehingga ke satu berkampung, satu tempat, situ dah berkubu. Nabi Isa boleh bunuh Dajjal, tapi tak boleh nak bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni. Akhir sekali doa Nabi Isa, Allah Ta'ala tahu ulat-ulat yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Kena penyakit, berjakit, seluruh kena atas Ya'juj dan Ma'juj. Mampu habis licin. Sehingga ke bumi ni penuh dengan bakar Ya'juj dan Ma'juj. Penuh. Ketika tu sepah dekat dia. Tak ada orang nak jas dia. Sebab orang ngaji, sebab kita tengok dalam filem Great Wall. Oh, ialah tulang tunduk kau. Sehingga Nabi Allah Isa minta pula dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ketika itulah Allah Ta'ala atas burung-burung. Mari makan bangka Ya'juj dan Ma'juj tu sampai habis lecing. Lalu dibersihkan Allah Ta'ala dengan air hujan. Sehingga kan bumi kembali subur semula. Dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj jadi baca tu. Oh situ tu kan bumi makmur balik, aman damai balik, subur balik. Sehingga kan buah dilimus putih boleh makan satu jemaah. Sehingga kan seekor hutan boleh makan satu orang kumpulan yang ramai. Sehingga kan seekor lembu boleh dimakan dalam satu kabilah. Masa itulah aman damai. Masa tu dekat dengan kiamat dah, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia. Jadi kesimpulannya ialah kita ni kan tidak ada dalam kita menghadapi kiamat ko, cabaran zaman ko, fitnah zaman ko, fitnah dajjal ko, apa sekalipun, kok paling penting sekali ialah persiapan atas iman. Ini iman hak mustahak ni. Persiapan atas iman. Kalau kita nak persiap segi duit, segi makanan, segi teknologi, segi gapo, segi kekuatan, tak pandai berlaku nak lawan dajjal tu. Tak pandai berlaku nak lawan suasana cabaran zaman tu. Tak pandai berlaku. Tapi persiapan yang terbaik, persiapan yang paling penting ialah persiapan ke atas iman. Tu dia. Sebab tu iman kita ni jangan kita buat main-main. Kita kena usaha. Usaha biar iman kita ni ada peningkatan. Biar ada peningkatan iman kita ni. Iman ni dia ada 5 martabat. Pertama, iman taklid, iman buat turu. Yang kedua, iman ilmu. Yakin yang lahir daripada mengaji belajar. Ni boleh kira sikit lah. Yang ketiga, iman ain, iman dalam bentuk rasa. Ni orang iman dalam bentuk ni, dia bukan setakat yakin Allah ada, dia rasa Allah ada. Dia rasa keberadaan Allah Ta'ala tu, dia rasa. Yang ketiga dia panggil iman hakiki. Ni kelas-kelas wali dah berlaku ni. Akhir sekali yang kelima, iman kamil, iman yang sempurna, iman para nabi dan rasul-rasul. Jadi banyak kata martabat iman ni, hak pertama iman taklid, iman ilmu. Ni iman ni tak selamat lagi kita daripada maksiat. Masih tak selamat kita daripada neraka kalau martabat iman ni iman martabat inilah cabaran yang paling bahaya sekali atas iman dan martabat ni. Iman taklid, iman pak turuk ataupun iman ilmu. Kok ni yang paling bahaya sekali. Sebab tu kita iman kita ni kita kena ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu sifat 20 tu. Tu dia. Kerana bila kita mengaji ilmu ketuhanan ni kaya lain. Tapi hamba tengok hari ni, hamba duk pergi rata-riti ni, duk mengajar bab-bab ni. Hamba tengok masyarakat kurang minat bila belajar ilmu sifat 20, ilmu tauhid, ilmu suludi. Masyarakat sendiri tu kurang berminat.
Walaupun dia ajar orang guru tempat ataupun ustazah orang tua, tak berbina. Dia kalau mengajar bab lain, dia bina. Kita tengok ni. Ini satu hamba mengajar, hamba tahu. Ini menunjukkan satu perubahan ni. Dan ini satu masalah tu. Kerana hak melibatkan usuluddin lah, hak paling penting sekali. Hak paling penting pula tak diminati. Ini menunjukkan bahaya, menunjukkan bahawa iman ummah berada dalam keadaan tenang dan sakit. Kalau misalnya masyarakat dah mula tak berapa minat, tak nak belajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, itu menunjukkan bahawa iman masyarakat dah mula bermasalah. Jaga-jaga. Sebab itulah kita kena belajar, kena tekan ilmu-ilmu yang mengenal Tuhan ni. Memanglah iman kita tu, hak kita ada lala ni tu, iman alhamdulillah dah. Tetapi jangan kita rasa selesa dengan iman yang ada. Kerana iman kita ni, sebab kata tadi, antara 5 martabat iman, kita duk gerik mana tak tahu iman kita ni. Boleh jadi iman taklid, boleh jadi iman ilmu. Dua ni je. Kalau nak pergi mindah kepada iman ain, iman betul rasa ataupun iman hakiki, tu kelawali dah tu. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha atas iman ni, kena usaha atas iman kita ni. Dialah paling mahal sekali, kerana dia adalah merupakan IC akhirat. Iman ini adalah IC akhirat. Kita ni tuan-tuan yang mulia, asal mana? Asal kita ni mana? Asal kita syurga lah. Kita ni, tak ingat kau sejarah tu kita. Duk mana? Duk syurga. Dia. Duk di syurga. Tuk kita tu. Tetapi kerana tersalah makan buah apa? Buah gabara? Bukan buah khuldi. Hak khuldi tu iblis pun nama. Iblis pun nama. Dalam Quran Tuhan tak pun nama pun, cumanya Tuhan kata Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, jangan masuk dekatlah pohon ni. Tuhan royak tara tu, jom. Apa Tuhan pun nama? Apa Tuhan pun nama? Memang tak pun nama lah, tak ada nama. Kenapa boleh iblis yang boleh pun nama? Itu dah manipulasi. Bila mana satu hari iblis duk teriak sek. Dia masuk ke juga mana iblis boleh masuk dalam syurga? Adam tengok kawan dia teriak sek. Mana ni? Allah Adam, pada dalam sekali ni dia kata, apa? Kita akan berpisah lah Adam. Sedangkan aku pun saya kamu pun saya ada pada aku, dan aku kalau boleh nak bersahabat selama-lama tak akan berpisah dah. Tak pisah ke mana lagi? Iyalah, kerana mu tidak akan kekal dalam syurga ni. Habis tu, kalau kecuali lah mu kena makan buah yang membuat kamu kekal dalam syurga ni. Buah apa? Khuldi. Tu dia, khuldi ni maknanya kekal. Dia yang pun nama. Apa pun nama pakai kat dia? Memelah. Makanya nak ayatnya lagu tu sejarah. Sebab itulah nama yang Allah Ta'ala larang dalam Quran, buah tu misteri. Buah tu misteri. Bukan kita nak besar sangat soal nama tu, tapi nak ayat sejarah. Tambah-tambah iblis tu nyagi royak kau Adam ngajalah bersumpah. Dia yang pertama bersumpah dengan nama Allah atas segala dusta iblis. Dia manipulasikan larangan Allah Ta'ala tadi tu. Dia bukan jenama buah tu.
Adam kata, "Nu buah lain tu halangan tu hak nung. Bukan hak ni." Rupa-rupanya warga tu banyak. Di rupa-rupanya kini betul lah kata pepatah, kullu mamnu'in mar'ub. Tiap-tiap benda hak dilarang, hak tu lah manusia nak beri. Padahal kalau kira di dalam syurga Nabi Adam duduk boleh tahan nak makan. Gapo tak ada. Buah makanan, binatang, nikmatan, minuman, serba. Hak larang tu sah. Tapi perangai nafsu memang gitu. Hak larang tu. Hak tu dia. Hai. Tu perangai nafsu kita nak ayat ni. Dah betul lah. Jadi bila dia bersumpah, dia pula jenamu. Dia pula koyak sebab ni Adam jadi keliru. Tu Adam keliru tu. Dia manipulasikan larangan Allah Ta'ala tu. Yang menambahkan lagi dia bersumpah. Tu Adam pergi makan lah. Makan tu gak. Jom. Maka tu pakai ya. Benda. Samping pakai ya kebesaran. Gapo gitu gini. Jom. Rupa-rupanya pakai ya dalam syurga ni bagi hidup. Bukan buang daripada benih mabuk. Kau tahu bagai hidup. Situ bagai ada tahu sila. Tu dia. Daripada sinilah Allah Ta'ala buat Adam ke dunia. Biar dengan anak cucu di dunia. Bermakna dunia ni tuan-tuan yang mulia, tempat duangan. Negeri asli kita di syurga. Nak ayat win. Itu dia. Tempat buangan kita di sini ni. Asli kita di syurga. Ni tanah tumpah darah kita asal di syurga. Sebab tu Nabi kita kata hubbul watani minal iman. Cintakan tanah tumpah darah itu sebahagian daripada iman. Tu dia. Tapi ingat baik, bila mana kita faham tanah tumpah darah sebenar kita di syurga, tolong jaga IC akhirat kita. Kerana kita akan balik di sana nanti. Tolong jaga IC akhirat kita. Itu dia. Kenapa? Kerana bila kita warga negara akhirat, warga negara syurga, setiap orang yang akan masuk sana akan dicek oleh imigresen akhirat. Dia katanya. Sebab itulah setiap mayat masuk dalam kubur, muka nakik sebagai seolah-olah imigresen. Dia tanya tau, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa ikutan kamu? Siapa saudara kamu? Itu dia. Maka bila mana kita boleh jawab. Itu bukan lagi kata ini orang warga negara. Lepas. Selamat lah begitu. Tetapi kalau misalnya seseorang tak boleh jawab, lekat duk main kau dia kata dia. Sekali kata 70 setol celok dalam bumi. Akak klik tanya balik. Bapa tu? Pendata haram. Pendata haram ini. Tuan-tuan yang mulia tahu ke tidak? Yang menentukan kita boleh jawab checkpoint akhirat yang ditanya oleh muka nakir, permulaan ketika nak cabut roh. Siapa yang cabut roh dengan selamat, dengan iman, dengan syahadah, dia boleh jawab dengan mudah pertanyaan muka nakir. Tuan-tuan yang mulia, sebab itulah saat roh nak terpisah dengan Allahu Rabbi, saat itulah paling besar, paling mustahak. Sebab itu digelarkan saat terpisah. Wa hadza firaq. Inilah saat terpisah. Kita terpisah daripada teman dan taulan, terpisah daripada harta, terpisah daripada kenderaan, terpisah daripada duit, terpisah daripada keluarga tersayang.
saat berpisah berlaku pada masa itu. Dan bukan setakat kita berpisah dengan keluarga-keluarga harta benda dia, anggota-anggota pun sama-sama dia jadi ucap selamat tinggal. Ibu jari kanan, Assalamualaikum. Ibu salam ke ibu jari kiri, selamat kita ni akan berpisah lah di sini dan kita tak berjumpa lagi. Bulu romo sama-sama dia balik di sana mengucapkan selamat berpisah. Kuku sama kuku balik ucap sadar mengucapkan selamat berpisah. Sendi dengan tulen balik ucap sadar mengucapkan selamat berpisah. Semua anggota kita badi-badi mengucapkan selamat tinggal antara satu sama lain ketika roh dah pulang-pulangkan. Hak paling kita bimbang ni tak apalah tu terpisah nak guana. Hak kita bimbang masa tu ketika roh nak terpisah daripada jasad, yang kita takut iman terpisah, tercabut daripada hati, syahadat tercabut daripada lidah. Kok ni yang paling kita takut. Tu dia. Itu yang paling kita takut. Sebab itulah dak ni saat tersebut ni, saat tu dah saat ujian yang sangat berat atas tiap-tiap anak Adam. Saat yang paling berat nak ayawi. Sebab tu bila mana seseorang ruh yang tercabut daripada jasad dengan keadaan beriman dengan Allah Ta'ala, kekal syahadat di lidah, kekal iman di hati, diarah oleh malaikat berpuluh-puluh ribu malaikat arah ruh tu naik ke langit dengan perarakan, dengan suara gema tasbih bergema di alam langit dan wangi dicium oleh para malaikat di langit, berarah di naik ruh. Siapa malaikat di langit-langit lain terpegung, bertanya khabar ruh siapa tu? Oh, ruh siapa tu? Pakak dia tanya. Sebab apa pakak dia tanya? Kerana mereka kagum, terlalu jaga sangat ruh cabut bersama dengan iman. Sebab tu dia pakak kagum. Ini yang Allah Ta'ala pesan kepada kita dalam Quran. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari yang kamu dikembalikan kepada Allah. Begitulah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kita kena bimbang tu masa tu. Saat tu tak ada siapa dah boleh tolong kita melainkan Allah Ta'ala dengan amalan kita je. Tu je. Orang lain di klinik lain kita, bos kakak duk ratak tangi, duk baca Quran, dia tak boleh nak apa dah. Yang pasal tu kita dah berapa pula. Nak ayak ni. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, setiap anak Adam yang mengalami keadaan ni, dia digelarkan qiyamatus sughra, kiamat kecil yang dia alami tadi dia tu. Sebab tu kan sangat tersebut kan ni, Allahu Rabbi, tak ada seorang yang tak takut. Semua bakal takut belakang aku. Apatah lagi capu iblis gitu ucap pada masa tu. Mari duk ajar talqin dia, ajar syahadat dia, gitu manipulasi macam-macam. Mari ngarupa tok nenek, mari ngarupa tok guru, mari ngarupa ibu bapa, mari ngarupa orang kata saya dak kepala. Tanam mok tu ya tepuk buah susu ni pop ni lah weh. Buah susu hak wipek kamu dulu. Ni tepuk pohon dia, ni lah pohon ni lah tempat mu berak kecil dulu. Aku mari ni bukan kerana apa, aku sayang kamu kerana aku mati dulu padamu. Tak, tanya sikit kan. Tanya syahadah. Tanya mati pun tak syahadah. Besar. Katakanlah kita meninggal dunia, tidak menyebut syahadat, cuma ada sebut istighfar. Adakah dia berbeza? Beza lah, dia nak syahadah. Nabi kita kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi tak kata man kana akhiru kalamihi astaghfirullah. Nampak tu? Tu dia. Saya tanya tu. Perkataan Allah ada di situ. Dia kena la ilaha illallah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, amun nak royak wi. Dalam keadaan kita nak bagaimana kita supaya iman tak simi cabut ketika nyawa cabut, jaga 4 kali.
Pertama, kata dari setengah ulama, jangan kecek hal dunia ketika rebel. Itu dia. Orang tengok rebel, jangan kecek hal dunia. Berhenti. Dengar, jawab. Jangan duk bobel, duk tarik pudung gayuk lagi. Orang duk bel. Sebab apa? Ini tabiat buruk. Pasal rebel ni tu bila tengah berlawan azan seolah-olah talqin kita ketika kita hidup. Sebab tu kita ajar jawab. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Maka ini dia panggil talqin hidup. Jadi kalau kita ada amal tabiat ni, dengar rebel, kita kata, dengar orang ajak, orang lawan azan, kita jawab. Ini jadi satu akhlak. Akhlak ketika mana tu? Ketika kita tengah berat nazak tu. Ketika tu orang tak telinga, mulut dia dengar la ilaha illallah. Tengok. Ketika itulah kalau besok kita atas dunia, ketika dengar bel jawab, kita akan terjawab dengan sendiri. La ilaha illallah. Tu tabiat tu. Tapi kalau dalam masa hidup kita, tabiat kita orang duk bel, kita tak peduli. Orang bel kita tak heran, duk kecek bobel. Bagaimana nak boleh jawab masa tu? Nampak tu? Sebab tu dilarang kita kecek hal-hal dunia. Ha bagi tak pakar pada ketika sedang azan dilakukan. Jaga. Sebab tu kan orang tua dulu kan. Lah ni kita tengok budaya ni kurang. Orang tua dulu kalau tengok kecek punya rebel. Kau nak tak imej deh. Tapi lah ni tak peduli dah. Yo ya. Jangan ada tabiat ni bahaya. Bahaya lah ke mana? Takut letak tabiat tu ketika nak mati. Dengar orang ajar talqin pun kita tak boleh ajar. Yang kedua, jangan sama sekali kita merengah-rengah dan tinggalkan sembahyang. Itu dia. Merengah-rengah ke semaya, memudah-mudah ke semaya. Jangan sama sekali. Tapal semaya lewat waktu dah lah tak jemaah kadang-kadang cucu. Itu dia. Pak teruknya lagi. Pasal gaji buat malah dah. Sudah. Yang ketiga, jangan menyakiti anak Adam dan makhluk Allah Taala di muka bumi. Jangan buat zalim kat orang. Jangan buat nyanyi kat orang. Jangan sama sekali. Walaupun binatang. Yang keempat, jangan minum arak. Perkara-perkara yang memabukkan. Inilah perkara penjebak terbesar tercabut iman seseorang ketika nak mati. Itu dia. Jadi alhamdulillah lah dengan rahmat Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita jangan jabat dengan benda-benda gitu. Dan selain daripada kita jaga daripada perkara-perkara yang menjadikan kita tercabut iman, kita kena amal. Biar ada amalan-amalan yang kita istiqamah supaya iman kita Allah Ta'ala pelihara, supaya iman kita ni tetap kemah kejap teguh, tak cabut di saat-saat berat. Tuan-tuan yang mulia, sebagai mengakhiri tazkirah kita pada malam yang mulia ini, suka memetik bagaimana diriwayat dalam kitab Jauharul Mawhub, Nabi Allah Khidir pernah berjumpa dengan 24,000 Nabi-Nabi. Kan Nabi Khidir ni dia panjang. Nabi yang masih hidup 4. 2 di langit, 2 di bumi. Di langit Isa, nanti turun akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan Nabi Idris. 2 di bumi. 2 di bumi Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir berkesempatan jumpa dengan Nabi-Nabi 24,000. Kata Nabi Khidir, aku bertanya atas tiap-tiap Nabi, gapo amalan yang bila kita amal tentu bila tak cabut ketika nak mati. 24,000 Nabi tak ada orang.
Tak jawab. Tak boleh raya. Bukan tak tahu. Moga yang bertanya tu kelah Nabi juga. Dia kata 24,000 aku tanya. Sebagai apa kali jawab? Amalan yang bila kita amal, tentu insya-Allah iman kita tak cabut ketika nak mati. 24,000 ditanya. Seorang pun tak boleh jawab. Sehinggalah kata Nabi Khidir, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tengok, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sendiri. Dan aku tanya Nabi Muhammad, apakah amalan yang bila kita buat, insya-Allah tentu iman kita tak cabut ketika nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak jawab. Siapa Nabi kata mana? Tunggu aku tanya Jibril. Tunggu aku tanya Jibril. Maka bila sampai ketika kesempatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, Nabi kita tanya, ya Jibril, apakah amalan yang bila kita beramal tentu insya-Allah iman kita tak cabut ketika nak mati? Jibril tak boleh jawab. Jibril kata mana? Tunggu nanti aku tanya Allah sendiri. Tengok. Tu ya. Cuba kalau kita kira dia. Kenapa 24,000 tak jawab soalan kita? Sedekah tak menasabah dah 24,000 tak tahu lagi apa. Kerana yang bertanya ni bukan sebarangnya orang. Dan kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak jawab ketika ditanya oleh Khidir? Takkan Nabi tak tahu? Mustahil pada ada Nabi tak tahu. Nabi tak jawab sebab yang bertanya ni bukan sebarangnya orang. Nak buat tentu. Dan sebab itulah ketika Nabi tanya Jibril, Jibril pun tak jawab. Sebab yang bertanya ni bukan sebarangnya orang. Penghulu segala manusia, penghulu segala Nabi. Mesti kena jawab kok tentu. Sebab tu Jibril kata, tunggu sehingga aku tanya Allah sendiri. Tengok. Lalu pada ketika itulah Jibril pun tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, barang siapa yang setiap kali lepas manggil membaca ayatul kursi, kemudian disambung dengan amanar rasul, kemudian disambung dengan syahidallahu annahu la ilaha illahu, sehingga sapa kepada sambung qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sehingga sambung dengan qul huwallahu ahad, lalu disambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, dan disambung dengan qul a'udzu birabbin nas, lalu dikhatam dengan al-Fatihah. Tiap-tiap lepas maya fardu, nescaya tak akan cabut iman dia ketika nak mati. Tuan-tuan yang mulia, rupa-rupanya zikir hak orang tua dah ajar kita, hak kita dah istiqamah dah tiap-tiap lepas maya fardu, terutama lepas ngorek, terutama lepas subuh, bagai kelah dan bak nak jaga iman. Tu dia. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, zikir ni kalau kita buka dalam kitab yang dikarang oleh ulama besar Kelantan, terhimpun padanya hampir 20 hadis. Bacaan itu semua terhimpun padanya 20 hadis. Sebab tu kita ni kan, kalau boleh kan zikir ni jangan tinggal lah. Kalau tak boleh bawa tiap-tiap waktu semaya pun, cuba bawa lepas maya subuh, lepas maya ngorek, lepas maya subuh, lepas maya ngorek. Jagalah amalan ni. Bapa tu tengok sejarah bagaimana amalan ni dapat lagu mana tu. Sejarah tu lagu mana tu. Bukan sebarang amalan tu, bacaan zikir tu semua tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah kita ni kadang gaduh larak setara mana pun lepas maya ngorek ataupun lepas maya subuh, terutama tu email kali bacalah zikir ni wisapa sudah semua tu. Lepas tu nak zikir tambah lain dah gilah kan.
Janganlah kita buat segerak saya. Pasal apa makmum kan dia turut tu ini. Kalau tu imam zikir-zikirlah dia. Kalau tu imam baca sekerak gataklah dia. Kalau tu imam bakal bangun bikah barulah dia. Apa tu? Tu kanan ni kita sebagai imam bukan sekadar mengimamkan semaya jemaah makmum, kita juga mengimami bawa anak jemaah kita supaya beramal dengan amalan-amalan yang patut kita lazimi mereka dengan amalan-amalan yang baik. Salah satu seperti tadi tuan-tuan yang mulia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang sama-sama kita dengar tadi kadang marilah kita cuba usaha atas iman kita ni. Pertama, belajarlah balik ilmu-ilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala, ilmu sifat 20, ilmu suludin sangat penting. Ia sangat ilmu yang sangat penting dalam kita menghadapi cabaran zaman, terutama di saat-saat berat yang kita nak mendapatkan akhirat dia. Yang keduanya ialah hindarilah perkara-perkara yang boleh memberi risiko kepada iman kita. Dan yang ketiga ialah jagalah amalan-amalan yang boleh menetapkan iman kita tadi. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dengan iman. Karena saat nak mati penentu hidup kita di dunia beruntung bila mati dalam iman. Dan penentu hidup di akhirat kita beruntung bila mati dalam iman. Walaupun kalau misalnya kita ni duduk atas muka dunia, rekod buruk sekalipun, tapi kalau kita dekat nak mati, kita taubat mati dalam iman, beruntung. Tak tengok cerita apa adik bapa kasih bapa dengan apa boleh punya. Tak kan ni. Pala berapa? Jangan kena tikai kau nama. Tengok liping apa? Nak ada tengok liping apa? Tu dia, mati. Agak apa balik? Benda tapu senyum baby. Mati pun senyum juga. Tak payah jawab. Mati dalam iman. Mula dia tahu. Walaupun dia hidup sebagai rekod buruk. Seolah-olah gitulah. Tapi kalau mati dalam iman, satu kemenangan. Honoknya hok tu. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, semoga pada manfaat aku qauli hadza, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.